Banyak yang telah berubah selama 25 tahun ini. Saya rasa antara yang otai, yang lama, banyak yang rindu kepada demonstrasi. Sebab beza dia lain sekarang. Masa kita muda dahulu, kita dapat kek lari daripada FRU. Gas pemedih mata dah tak merasa, yang baru-baru sekarang ni dah tak merasa. Kalau sebut gas pemedih mata, dia memang tak faham apa itu gas pemedih mata sekarang. Kami dulu bertempur di medan demonstrasi. Kemahiran-kemahirannya contohnya ialah macam mana nak menyusun demonstrasi, termasuklah memahami peta-peta sebelum ada Google Map supaya kita tahu jalan tikus untuk lari daripada ditangkap. Zaman sudah berubah, saudara-saudari, terutama yang lebih muda, kini bertempur di medan yang sama bahaya, sama penting, medan seperti TikTok dan media sosial. Saya kira balik, hari ini 18 hari bulan Mac, sebenarnya lebih kurang hampir setahun lah, tepat-tepat setahun selepas saya buat keputusan yang berat hati untuk kembali ke politik. Dalam keadaan masa itu kita memang tak nampaklah boleh menang ataupun boleh berada dalam kerajaan. Satu-satunya sebab saya kembali adalah sebab kecintaan dan juga kesetiaan dan kebersamaan dengan sahabat-sahabat yang lama berjuang dalam parti. Dan alhamdulillah, saya ingat masa 98, 99, banyak daripada kami yang menyertai reformasi dan keadilan pada ketika itu. Datuk Seri Anwar berada dalam penjara, Kak Wan sebagai presiden. Saya tak rasa kebanyakan kami ada sekelumit pun pandangan bahawa satu hari nanti kita akan jadi kerajaan. Tak ada. Saya tak rasa sebahagian besar daripada kami merancang bahawa kita boleh jadi menteri satu hari nanti. Niat pada ketika itu adalah atas ketidakadilan yang berlaku terhadap Datuk Seri Anwar dan keluarga. Itu adalah lambang kepada kerosakan yang ada dalam masyarakat. Dan kalau ada kerosakan dalam masyarakat, kalau ada di kalangan kita yang Allah berikan kelapangan, adalah menjadi satu dosa kalau kita yang ada kelapangan itu tidak turut menyumbang untuk membaiki kerosakan seperti itu. Sebab itu saya ingat ramai daripada kami yang awal-awal dahulu, sekarang ini bila sudah menjadi kerajaan persekutuan, Saudara Anwar sudah jadi Perdana Menteri, kadang-kadang kita masih lagi keliru juga. Kadang-kadang kita masih lagi berat hati. Kadang-kadang kita kurang pasti kerana kita kurang biasa dengan tampuk dan kilau kuasa, saudara-saudari. Sebab itu saya ingatkan kepada saya, kepada sahabat-sahabat, kepada rakan-rakan, kepada Datuk Seri Anwar sendiri sebagai Perdana Menteri, dalam kita berat hati sekali-sekala, dalam keadaan kita juga gundah gelana, kerana bukan mudah untuk kita menterjemahkan idealisme itu menjadi satu kerangka yang membantu rakyat. Satu-satunya perkara yang kita boleh buat ialah kita kena kembali kepada niat kita memilih jalan ini. Bahawa ini adalah kebajikan kita untuk melindungi dan mengupayakan yang lemah dalam masyarakat dan di kalangan kita, tanpa mengira latar belakang kaum dan agama, supaya tidak ada dalam masyarakat kita yang tertinggal dan di belakang akibat berlaku ketidakadilan di kalangan kita. Cuma cabaran kita sekarang sangat berbeza. Dulu saya sebut kemahiran yang diperlukan adalah untuk mengaturkan demonstrasi, menggembeling suara rakyat untuk bawa. Kini kita ada cabaran-cabaran baru, iaitu bagaimana kita nak menterjemahkan hasrat membantu rakyat itu dalam bentuk dasar-dasar yang mampan. Dalam bentuk
pelaksanaan tata kelola kerajaan yang meyakinkan rakyat dan pelabur, dan dalam bentuk program-program yang akan melonjakkan kebajikan rakyat. Dan saya harap saudara-saudari bersimpati juga dengan keadaan kita dan parti kita, kerana kita mewarisi kerajaan yang tempang. Kedudukan kewangan kerajaan persekutuan adalah lemah. Masalah-masalah pokok telah pun lama berakar. Kita ada masalah-masalah struktur, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang-bidang lain, yang perlu diperbetulkan dalam suasana tuntutan rakyat yang mendesak. Saya nak bagi perumpamaan lah. Dia sama macam kita mewarisi satu rumah daripada penghuni sebelum itu dan rumah itu telah rosak. Tiang tu dah kena makan dengan anai-anai. Lantai dia berlubang-lubang dan dah rapuh. Atap ada yang berlubang. Sebahagiannya sebab kena makan dengan ribut, sebahagiannya sebab penghuni sebelum itu dah tebuk. Bil air, bil api, penghuni sebelum itu tak bayar lama sampai kena potong. Dan kita masuk rumah itu dalam keadaan anak kita demam dan lapar, saudara-saudari. Jadi cabaran itu datang sekaligus. Dalam keadaan kedudukan dan capaian kewangan kita juga terhad. Maksudnya kita kena buat pilihan. Kalau kita mewarisi rumah itu, pada masa kita nak kena bayar tunggakan bil supaya ada api dengan elektrik dulu, besar kemungkinan kita kena ganti tiang dulu. Tiang yang kena makan dengan anak-anak itu kalau selesai rumah tu runtuh. Maknanya kita juga kena buat pilihan, mungkin antara lantai kita nak hidup dengan lantai yang berlubang-lubang itu dulu, ataupun kita nak hidup dengan atap yang masih lagi berlubang kalau hujan, rumah masih lagi basah. Sebab itu saya sedar bahawa sasaran serangan yang paling sengit daripada pembangkang adalah kepada saudara Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, dan saya sebagai Menteri Ekonomi. Kalau saya sendiri contohnya, mereka akan terus memainkan soal formula. Kalau dalam parlimen, kalau baca dekat Twitter, dekat Facebook, kalau bolehlah yang pembangkang, kalau nak sebut formula tu sebutlah betul-betul. Ada sebut formula, ada yang tak reti aja formula. Tapi ini satu-satunya benda yang dia boleh main sekarang. Dia akan ungkit perkara-perkara yang lama. Contoh Datuk Seri Anwar tahun 2008 soal turun harga minyak. Walaupun sebenarnya keadaannya cukup berbeza dengan pada sekarang. Dia akan bagi tuntutan dan mainkan kempen kita dalam tahun 2011-2012. Kalau soal mengurangkan hutang PTPTN ataupun contoh mengurangkan harga kereta. Bukan dia tak tahu, kerana PAS masa itu yang paling gairah sekali jemput kami daripada keadilan ini untuk berkempen atas pentas PAS, sebab orang PAS tak boleh nak terangkan perkara-perkara macam ini. Dia tahu semua. Dia tahu contohnya untuk turunkan harga kereta. Dulu kita boleh buat kerana hutang kita tak banyak. Sebab untuk turunkan harga kereta, kita kena kurangkan dan lama-lama hapuskan cukai excise yang dikenakan kepada kereta. Masalahnya kita sekarang ada hutang 1.5 trilion yang mereka tinggalkan. Jadi mereka kena pilih. Sebab itu kadang-kadang saya lawak dalam parlimen, orang selalu sebut kepada saya, boleh tak kalau pembangkang ni dia akan bangun, dia kata, Tuan Yang di-Pertua, boleh tak minta Menteri Ekonomi jawab baik-baik, jangan provok kami. Macam mana aku nak tak provok ke nak jawab baik-baik? Sebab mereka selalu gairah bangun peraturan 3612. Menteri mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan. Selalunya mereka yang terkeliru, saudara-saudari. Saya bagi contoh. Pada masa yang sama dia minta tuntutan
turun harga barang, turun kereta, turun minyak, turun semua yang dia tak buat masa dia. Dan dia tinggalkan hutang pada kita. Dia jugalah yang kata Perdana Menteri ini zalim. Potong peruntukan. Meminggirkan negeri-negeri miskin sebab negeri-negeri ini adalah negeri-negeri pembangkang. Mana satu kau nak ni? Kau nak turun harga kereta ke? Kau nak peruntukan yang lebih besar ke? Kerana seperti yang saya sebut, kita sebenarnya mewarisi rumah yang dah rosak. Kerajaan Persekutuan kena fikir keutamaan kita yang mana dulu nak baiki. Nak baiki tiang ke? Nak sambung elektrik ke? Nak bayar bil air dulu ke? Kerana semua ini mereka telah tinggalkan. Jadi sebab itu tak boleh pada masa kamu nak peruntukan paling besar, sama besar dengan Sabah dan Sarawak. Pada masa itu jugalah nak subsidi. Pada masa itulah juga nak dapat wang dan geran kepada kerajaan negeri. Sebab itu saudara-saudari, saya walaupun selalu ditanya apa pandangan saya apabila menjadi tumpuan serangan bertalu-talu daripada pembangkang, selalunya saya selalu sebut pelanduk tidak pernah lupakan jerat lah kan. Mereka lupa sebenarnya, sementara mereka ingat mengungkit perkara-perkara yang lama sebagai satu bahan politik, mereka juga lupa bahawa idea-idea dan gagasan-gagasan seperti inilah yang kita telah pun bentangkan kepada rakyat selama lebih sedekad. Yang inilah yang menganjakkan minda rakyat sedikit demi sedikit sehingga kita menjadi kerajaan pada hari ini, saudara-saudari. Sebab itu saya tak bimbang sangat kalau mereka terus dalam mood begitu. Kerana setiap hari dari minggu ke bulan, apabila program dan juga inisiatif dan juga pendekatan kerajaan mula membuahkan hasil, lama-lama rakyat akan dapat membezakan di antara pembangkang yang hanya pandai mempertikaikan dengan kerajaan yang telah sedikit demi sedikit baiki tiang, ganti lantai, ganti atap, dan insya-Allah bila kita ada kelapangan, kita juga akan pasang kipas dan aircon, insya-Allah, saudara-saudari. Saudara yang dipertua, pengurusi tetap mana? Saya faham pembangkang sekarang ni gelojoh kerana kita nak masuk pilihan raya negeri. Dan saya tak tahu dari mana mereka dapat mimpi ini. Tapi mereka betul-betul yakin boleh ambil alih semua 6 negeri ni. Maksudnya dia yakin betul dia boleh ambil alih Negeri Sembilan, dia boleh ambil alih Pulau Pinang, dia boleh ambil alih Selangor. Saya tengok ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional daripada Bersatu berebut-rebut dah nak jadi calon di negeri Selangor. Ada dah cop dah don masing-masing ni. Tak cukup jadi ahli Parlimen, don pun dia nak jadi. Baik Saya dah semak sebenarnya fakta dan juga keputusan PRU yang lepas. Selalunya kalau kita suruh dia semak fakta, suruh dia baca dulu, suruh dia kira dulu, dia marah. Dia kata itu menghina dia. Jawapan dia macam kau seorang je tahu, kita orang tak tahu. Sebab tu orang suruh baca dan semak dan kira dulu. Sebabnya, kalau ikut keputusan PRU yang lepas, walaupun awalnya pimpinan mereka menggembar-gemborkan bahawa gelombang ini akan datang dan akan menghapuskan kerajaan PH di Selangor, di Negeri Sembilan dan di Pulau Pinang, bila saya tengok keputusan PRU 15 yang lepas, dia tak begitu, saudara-saudari. Memang betul ada peralihan undi yang besar kepada PN, tetapi dia tertakluk di kawasan-kawasan tertentu saja, bukan seluruh negara. Memang betul ada peralihan undi Melayu, contohnya di Kelantan, di Terengganu, di utara Kedah, di utara Pulau Pinang, di utara Perak.
Sebahagiannya kerana kita tidak pernah kuat pun di beberapa tempat ini. Sebahagiannya kerana undi yang beralih itu banyaknya datang daripada UMNO kepada PN. Tapi kalau kita tengok secara keseluruhan, terutamanya negeri-negeri yang memang menjadi kekuatan kita, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, bila kita bandingkan tahap sokongan pengundi Melayu dalam 2022 berbanding dengan 2018 dahulu, sebenarnya dia tidak ada perbezaan yang besar sangat. Dia tak ada. Contohnya kalau di wilayah persekutuan, 2018 undi Melayu kita lebih kurang 50%. 2022 lebih kurang 40% lebih. Di Selangor, di kawasan-kawasan sebelah timur yang lebih bandar, undi Melayu kita lebih kurang 40% baru-baru ini. PRU 2018 lebih kurang 40% lebih juga. Ada peralihan yang besar di pantai barat negeri Selangor, tapi lebih daripada UMNO kepada PN. Bukan sangat PH hilang undi. Keadaan yang sama di Pulau Pinang, keadaan yang sama di Negeri Sembilan juga. Sebab itu, bila kita tengok data-data terkini, kerana kita tengok tahap sokongan daripada sebulan ke sebulan. InsyaAllah, sebab saudara-saudari ni nak kena balik ni, Setiausaha Agung kata kita ada 100 hari je lagi ni sebelum pilihan raya negeri. InsyaAllah data-data terkini menunjukkan bahawa memang sudah ada peralihan sokongan pengundi Melayu, terutamanya pengundi muda, kepada Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan di sebelah pantai barat. Jadi, kita akan terus bersedia. Kita akan perkemaskan persediaan kita dan kita akan masuk pilihan raya negeri-negeri kali ini dengan lebih tenang. Jangan peduli sangatlah dengan Sanusi. Bayangkan kalau hidup kita tak ada Sanusi, bosan. Bosan nak berkempen kalau tak ada Sanusi. Siapa lagi nak komen pasal gigi saya kalau bukan Sanusi? Dan bagus sebenarnya kalau Sanusi ni begitu confident, yakin macam sekarang. Sebab dia bila yakin sangat itu, insya-Allah saya harap dia buka baju sekali lagi. Lagi yakin dia, lagi banyak dia buka baju, insya-Allah lagi banyak hilang undi. Jadi sebab itu, saya rasa kita tak payah terikut-ikut dengan rentak mereka. Apa pilihan yang mereka ada, tebuk atap pun dah tak boleh. Walaupun cakap jumlah sudah cukup tapi tak boleh bentuk kerajaan. Jadi apa pilihan yang dia ada? Dia hanya boleh beritahu penyokong-penyokong dia yang lepas ini kita akan jadi Menteri Besar Negeri Selangor. Itu saja. Yang penting saudara-saudari, di peringkat parti, kita perkemaskan persediaan kita. Kempen dan gerak kerja jentera itu mesti tersusun, mesti secara saintifik. Dan di peringkat kerajaan persekutuan pula, kita fokus kepada dasar-dasar untuk baiki tiang, ganti lantai, tukar atap, sambung elektrik. InsyaAllah kalau ini boleh berlaku, saya yakin dalam tempoh 3-4 bulan daripada sekarang, InsyaAllah kita akan mengekalkan kerajaan kita di Negeri Sembilan, di Selangor, di Pulau Pinang. Dan insya-Allah kepada sahabat-sahabat di Kedah, kalau kena cara dan bergantung kepada usaha saudara-saudari di Kedah, insya-Allah kita boleh buat kejutan di Kedah, saudara-saudari. Dan kita juga nak ambil kekuatan pada kali ini untuk kita gunakan pilihan raya negeri sebagai satu titik untuk bina kekuatan baru di Kelantan dan Terengganu. Baik, Saya duk tengok daripada tadi, memang susah sangat nak tepuk perwakilan. Sebab saya faham kalau saya jadi perwakilan, saya dah lama kecil hati dah. Likang tadi, bagi ucapan sila bagi tepukan kepada anda sekali. Sebab
kerajaan kita dah jadi kerajaan persekutuan. Sila bagi tepukan untuk anda sekali lagi. Kalau saya jadi perwakilan, saya kata, buat apa aku tepuknya? Korang seronoklah jadi menteri, aku kat bawah ni balik macam ni lah. Jadi saya faham, setiap kali kita ada kongres, setiap kali kita berjumpa, pesanan-pesanan daripada pimpinan ialah saudara-saudari kena balik perkuatkan hati untuk kita kerja lagi supaya menang. Macam Saudara Agung sebut tadi, tak apa, insya-Allah presiden daripada parti kita dia akan kembali dan duduk dengan saudara-saudari. Jadi saya tahu perit saudara-saudari sebagai orang di bawah. Saya pun datang daripada kalangan seperti saudara-saudari, bermula daripada cabang, menjadi ketua cabang, berpenggal yang lama, dan saya tahu peritnya, tambah peritnya bila sudah menjadi kerajaan dan kita masih lagi memikul beban yang besar di kawasan-kawasan kita untuk menjaga maruah dan menghidupkan parti. Kalau ikut hati saya lah, kalau ikut rasa hati, kalau boleh memang saya nak tolong semua, saya nak bagi semua. Bagi semua supaya yang lama-lama, yang kita kesian, yang banyak kita tahu banyak berkorban ni, supaya bila balik ada perubahan besar, saudara-saudari tak payah tanggung dah semua ni. Jasa saudara-saudari itu memang diangkat oleh parti walaupun tidak mendapat jawatan dalam pentadbiran, tapi sejuk hati saudara-saudari kerana pengorbanan saudara-saudari itu berbaloi. Masalah kita hanya satu saja. Kalau itu cara kita, apa beza kita dengan semua yang kita pernah lawan sebelum ini? Kita sama saja. Itu masalah kita. Masa kita mula-mula dahulu, 25 tahun yang dulu, kita tidak terfikir yang bila kita jadi kerajaan, macam mana kita nak berada dengan kerajaan. Niat kita masa itu ialah untuk memperbetulkan kedudukan, supaya tidak lagi ada kerajaan yang boleh menyalahgunakan kuasa sebagai kerajaan persekutuan untuk ambil wang rakyat dan bagi kepada orang dalam parti atau kroni mereka. Sekarang kita dalam kerajaan, perit pedih macam mana pun, kita kena pegang pada yang itu, saudara-saudari. Itu jasa kita yang paling besar. Kalau dalam 5 tahun ini kita menjadi kerajaan, kita tinggalkan satu budaya yang orang politik, parti politik faham bahawa peluang menjadi kerajaan persekutuan itu hanyalah peluang untuk mencari pahala, bukan untuk mendapat habuan wang, saudara-saudari. Dan kalau itu berkekalan untuk tahun-tahun akan datang, sebenarnya kita sudah pun berjasa, dan itulah reformasi yang kita sebut selama ini. Tapi saya tak bolehlah cakap macam itu saja, ya tak? Kalau tidak, susahlah kalau saya jadi saudara-saudari pun saya kecil hati. Sebab itu kita kena cari jalan yang agak berlainan. Reformasi itu maksudnya kita mencari jalan yang lebih kreatif supaya kita jaga kebajikan, kita upayakan sahabat-sahabat kita, tetapi kita jaga amanah dan kita pertahan tata kelola kerajaan. Kerana kita kerajaan sekarang. Jadi saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucap terima kasih kepada saudara Presiden yang meluncurkan Koperasi Keadilan Berhad pada hari ini. Ini cara kita. Ini reformasi kita. Kerana harapan kita di tahun-tahun akan datang, koperasi ini akan menjadi benih kepada rangkaian kebajikan kita di masa depan untuk menjana keupayaan ekonomi sahabat-sahabat di akar umbi seperti saudara-saudari, supaya kita kumpul modal daripada anggota-anggota parti yang lebih berkeupayaan, ada kewangan yang lebih baik di kawasan bandar-bandar terutamanya. Kita kumpul dan kita gunakan ini untuk membiayai perniagaan-perniagaan kecil dan mewujudkan peluang-peluang kerja kecil
yang memberi manfaat kepada anggota-anggota parti di kawasan-kawasan lain yang tidak bernasib baik seperti kita. Jadi pendaftaran koperasi bermula pada hari ini. Saudara-saudari boleh pergi ke laman web, turunkan aplikasi. Saham-saham insya-Allah boleh mula dibeli dalam beberapa hari lagi. Kita sedang tunggu pengesahan daripada payment gateway supaya boleh terus bayar, boleh terus masuk akaun bank koperasi dan saudara-saudari boleh terus dapat saham secara elektronik. Jumlah minima saham RM100 satu pelaburan. Jumlah maksima pada ketika ini ialah RM20,000 dan jumlah maksima ini akan terus naik bergantung kepada jumlah dana modal terkumpul koperasi yang akan terus naik dari satu masa ke satu masa. Jadi yang ini bab untuk anggota-anggota di akar umbi seperti saudara-saudari. Jadi saya nak ambil kesempatan di Kongres ini, saya nak minta saudara Perdana Menteri, menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri supaya membeli saham koperasi pada tahap yang maksima RM20,000 sebagai permulaan. Supaya ini boleh menjadi dana dan modal kepada anggota-anggota dan supaya kita ada 6 bulan untuk kita gerakkan, kita bina koperasi supaya kita bila berjumpa balik November tahun ini, bila kita ada satu lagi kongres dalam bulan November 2023, insya-Allah sasaran kita modal berbayar koperasi keadilan berhad ialah RM5 juta, insya-Allah saudara-saudari. Kita juga nak ajar kepada rakan-rakan politik yang lain, macam ini caranya menjaga kebajikan anggota-anggota parti, bukan dengan cara sakau duit rakyat ataupun dapat ratus-ratus juta dalam akaun parti, saudara-saudari. InsyaAllah, mulai tahun depan, kita akan mula membuka kedai-kedai runcit kira untuk diusahakan oleh anggota-anggota parti di kawasan-kawasan terpilih. Dan insya-Allah jaringan itu akan terus besar dan besar sehinggalah saudara-saudari mempunyai satu jaringan kekuatan ekonomi dan kewangan tersendiri. Dan itulah matlamat reformasi yang kita perjuangkan selama ini dari segi memisahkan salah guna dan campur tangan parti politik dalam hal ehwal kewangan, pentadbiran dan urusan negara. Baik, jadi akhir sekali, saya faham ini memang parti derita. Memang parti derita. Saya duk fikir balik tadi masa tak menang, bila datang kongres, pimpinan suruh balik buat kerja sampai menang. Sekarang dah menang, pimpinan kata, buat kerja. Tak cukup dengan buat kerja, beli saham sekali. Memang susah parti kita, parti derita. Tapi saya harap saudara-saudari kita jangan lupa satu perkara. Bahawa semangat inilah, semangat saudara-saudari yang tidak pernah padam. Dan kita telah melalui semuanya. Semangat inilah yang telah bawa parti ke saat ini daripada masa-masa kita, kerana kita pernah kena pukul, kita pernah kena penjara, kita pernah kena saman, kita melalui masa yang cukup pedih, kena khianat, lama kita kena hina, dan tidak ada yang terfikir sebenarnya pada hari ini. Kalau 1 tahun yang lepas masa saya mula-mula mengumumkan saya akan kembali ke politik, tak ada orang yang terfikir dalam tempoh setahun daripada Mac 2022 Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Tak ada orang fikir masa itu, saudara-saudari. Tapi perkara itu berlaku kerana semangat saudara-saudari yang tak pernah padam, walaupun setiap kali datang kongres, pimpinan suruh balik, buat lagi. Sebab itu saudara-saudari telah mengangkat parti ini dari kedudukan yang paling rendah yang kita lalui ke kedudukan yang paling selesa kini,
Jadi insya-Allah saya juga yakin saudara-saudari balik, kita buat kerja, saudara-saudari beli saham, kita bina koperasi. InsyaAllah dengan segala tugasan kita ini, kita akan dapat memenangkan parti kita sekali lagi dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Jadi dengan doa itu, insyaAllah tunggu saya dan sahabat-sahabat pimpinan tiba di kawasan saudara-saudari kerana kita akan mula berkempen macam dulu. Seperti yang saya sebut dulu pun, sekarang kita dah tahu bila pilihan raya negeri, maksudnya selepas hari raya, bukan saja kita turun beraya, malam-malam itu insya-Allah kita akan turun ke kursi DUN masing-masing untuk kita berkempen seperti dulu, dan insya-Allah kalau kita teruskan, kita akan buat kejutan sekali lagi seperti mana kita buat kejutan dalam PRU 15 yang lepas.